Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada surah Yunus, juzuk yang ke-11, muka surat 208 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشهر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم
فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini ada satu iklan sikit lah ya, sambil-sambil tu insyaAllah. Di tangan Ashraf ni ada satu produk ya, produk daripada Ustazah Nur Hafizah Musa sendiri, iaitu koleksi tudung yang dikeluarkan oleh Ustazah Nur Hafizah Musa sendiri. Jadi insyaAllah sekarang pun sedang ada promosi yang mana harga asalnya kalau beli sehelai tudung RM90, tapi sekarang promosi beli 3 helai RM100 sahaja. Jadi pada perempuan, makcik-makcik yang berminat untuk dapatkan koleksi tudung daripada Ustazah Nur Hafizah Musa ni, boleh WhatsApp nombor ataupun tekan saja link yang admin pin di ruangan komen live ni insyaAllah.
Jadi macam-macam design dan warna ada insya-Allah untuk perempuan macam-macam yang berminat untuk dapatkan tudung daripada Ustazah Nur Hafizah Musa insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah.
Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, mari sama-sama kita memulakan Mihrabul Quran pada pagi ini dengan kita membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini. Semoga Allah memberkati pertemuan kita, melapangkan hati kita untuk diisi dengan nikmat iman, nikmat ketakwaan, nikmat ma'rifatullah. Tidaklah bertambah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kecuali Allah menjanjikan, menjamin akan Allah tambah nikmat lagi ke atas kita. Kita mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketakwaan, nikmat kita seperti mana yang kita ada sekarang, sahabat-sahabat sekalian, maka sudah pasti Allah akan memberikan penambahan. Ia menyuburkan iman, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, bahkan mengurniakan kita nikmat ya daripada jalan yang kita tidak sangka-sangka. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya Puan Nur Syahirah Zalilah, Puan Eli Yusni, Puan Kamsiah, Puan Syida, Puan Hanim Ahmad, Puan Arlinawati Ina, Puan apa lagi nak sebut kat sini Puan Nur Aini Osman, sahabat kita Puan Zurida, Puan Nur Hayati Muhammad dan semua sahabat-sahabat Mihrab yang dikasihi sekalian. Ya, terima kasih kerana bantu share, tag, ya, memeriahkan ruangan komen, mencatat nota-nota, ya, bahkan di sana Ustazah dapati ada sahabat Mihrab yang memang buat grup Telegram, ya, untuk berkongsi semua nota-nota yang sempat dicatat, ya, menerusi program Mihrabul Quran ini. Ustazah kembalikan semua urusan ini kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada salah silap, yang pasti ada salah silap ya di pihak Ustazah. Ustazah mohon ampun dan maaf daripada Allah Azza wa Jalla. Kekurangan dan kelemahan mohon untuk Allah perbaiki, lengkapkan, sempurnakan. Ya, jadi mudah-mudahan melalui wasilah Mihrabul Quran setiap pagi, ya, insya-Allah tuan-puan sekalian menerusi Mihrabul Quran. Mudah-mudahan Allah menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, daripada nafsu yang tidak pernah puas, dan daripada doa yang tidak mustajab. Kami berlindung daripada keempat-empat perkara yang telah kami sebutkan tadi. Kalau semalam, sahabat-sahabat sekalian, ya, kalau semalam kita telah merujuk kepada surah apa semalam? Ya, surah Saba, ya, di mana kita belajar, kita melihat tentang kisah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, di mana kita bertemu dengan ayat i'malu ala Daud syukra. Beramallah wahai keluarga Daud syukra, maf'ulun li ajlih, maknanya kamu beramal itu ada tujuannya. Apa tujuan kamu beramal? Tujuan kamu beramal adalah untuk mensyukuri, menyatakan kesyukuran kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Jauh beza orang yang menunaikan salat sebagai menandakan, menunjukkan, ya, kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang berpuasa kerana mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Orang yang berzikir, yang bertasbih atas nama mensyukuri nikmat Allah, jauh berbeza sahabat-sahabat kualiti amalan kita berbanding dengan orang yang melakukan amalan-amalan tersebut. Ya, kerana rasa terpaksa lah, kerana rasa terbeban, kerana semata-mata ia sebagai tanggungjawab. Jadi bila kita menyebut tentang amalan yang kita lakukan dalam kehidupan ataupun hidup kita sendiri, tuan-puan sekalian, bila kita bercakap soal kualiti, maka soal kualiti itu akan dilonjakkan. Ya, dilonjakkan oleh apa? Antara wasilahnya adalah kerana daya yang diberikan oleh rasa ingin bersyukur tersebut. Ya, sebelum Ustazah tak apalah, kita tengok langsung ya kepada surah yang selanjutnya, kepada ayat yang selanjutnya yang bercakap tentang kesyukuran.
Ya, semalam Ustazah dah kongsikan. Sebenarnya ayat yang menyebut tentang syukur ni sangat banyak. Tapi ayat yang menyebut tentang sedikit orang yang bersyukur itu ada beberapa ayat. Antaranya adalah, pertama yang kita kongsikan adalah surah As-Saba. Yang kita kongsikan adalah surah As-Saba semalam kan tuan-puan ya. Itu pada ayat 13 surah As-Saba muka surat 429. Ya, tetapi kalau kita melihat pula pada ayat yang berbunyi walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Kebanyakan manusia tidak bersyukur, itu kita dapati pada 3 ayat, iaitu yang pertama surah Al-Baqarah ayat 243, yang kedua surah Yunus ayat 60, yang ketiga surah Yusuf ayat 38. Ini kena faham betul-betul, bukan Ustazah kata ayat tentang syukur tu hanya pada 3 perkara, tak. Ayat tentang syukur banyak lagi. Tapi ayat yang mengatakan walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tetapi ayat yang mengatakan sikit sangat yang bersyukur, ini di antaranya adalah 3 ayat yang Ustazah kongsikan. Jadi pada hari ini sahabat-sahabat sekalian, kita akan melihat surah Yunus, surah Yunus bermula daripada ayat 57 hingga ayat 60. Ya, bermula daripada ayat 57 hingga ayat 60. Ya. Kerana pada ayat 60 nanti kita akan bertemulah dengan ayat yang mengatakan walakinna aktsarahum la yashkurun. Kita mulakan daripada ayat 57 lagi. Silakan sahabat-sahabat rujuk Al-Quran muka surat 215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. Sadaqallahul Azim. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran daripada Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah wahai Muhammad, dengan kurniaan Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurniaan Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepada kamu
lalu kamu jadikan sebahagiannya haram, sebahagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan keizinan kepadamu tentang ini? Atau kamu mengada-ngadakan pendustaan terhadap Allah? Apakah dugaan orang yang mengada-ngadakan pembohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai kurniaan yang dilempahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Jadi ini adalah ayat sahabat-sahabat sekalian yang telah pun kita bacakan sebentar tadi ya bersama-sama, dan mari kita lihat ya sebahagian daripada maksud ya ataupun penafsiran kepada ayat 57 hingga ayat 60 yang telah kita baca tadi. Pertama sekali sahabat-sahabat sekalian, kita dibawa untuk melihat kepada satu nikmat yang besar, iaitu nikmat Al-Quran. Ya, amat besar nikmat Al-Quran tuan-puan sekalian. Di mana dalam ayat 57 dan 58 tadi Allah telah menyebutkan kepada kita manusia ya tentang sebuah kitab yang sempurna, di mana pada kitab tersebut mengandungi semua pelajaran ya ataupun wasiat-wasiat kebaikan, saranan-saranan kebaikan yang boleh memperbaiki kualiti kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang khalifah Allah, dan membantu kita untuk menunaikan amanah-amanah dalam kehidupan ini. Sebab itu selalu kita dengar ya para ulama, para asatizah mengatakan kembalilah kepada Al-Quran. Dan ini adalah saranan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan bahawa selama mana kamu berpegang dengan peninggalan aku. Apa dia peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Peninggalan Nabi adalah kitabullah, adalah Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peninggalan Nabi adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sunnah Nabi itu tuan-puan sekalian antara lain adalah bertindak ataupun peranan sunnah Nabi itu adalah untuk menghuraikan, menerangkan tentang Al-Quran itu sendiri. Di samping peranan-peranan yang lainnya, sebab sunnah ini dia memang ada fungsinya. Di antaranya adalah untuk menerangkan. Ya, Al-Quran mungkin sebut itu secara umum, maka sunnah Nabi SAW mengkhususkan lagi huraiannya. Jadi selama mana kamu berpegang kepada dua perkara ini, dua perkara ini tuan-puan adalah peninggalan Nabi SAW, maka dijamin kamu takkan sesat. Kamu takkan sesat. Kamu akan sentiasa mendapat petunjuk. Kamu akan berjalan di atas ataupun di bawah panduan cahaya yang sangat terang. Kita paling takut tuan-puan pada zaman kita sekarang ya, yang disifatkan sebagai akhir zaman sahabat-sahabat, kita takut sangat tersesat, takut tergelincir, takut salah faham, takut tak betul pemahaman kita. Maka semua ini ya kita kena kembali kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini mengatakan, wahai manusia, qad ja'akum mau'izah, telah sampai kepada kamu, telah datang kepada kamu mau'izah. Mau'izah kat sini maknanya pengajaran, maknanya pelajaran, ya, dan makna yang khusus kepada mau'izah ini adalah Al-Quran itu sendiri. Telah datang kepada kamu Al-Quran. Wahai manusia, ini bukan kepada orang Islam saja ya. Ayat ini mengatakan kepada seluruh manusia. Qad ja'akum mau'izah. Telah sampai kepada kamu pelajaran, peringatan, iaitu Al-Quran itu sendiri. Apatah lagi bagi kita orang-orang Islam. Benar tuan-puan sekalian, Al-Quran telah sampai kepada kita. Ya, hari ini yang kita bincangkan juga adalah Mihrabul Quran yang merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran datang daripada siapa? Mir Rabbikum, daripada Tuhan kalian, daripada pencipta kalian. Ya, dengan pelbagai tujuan tuan-puan sekalian supaya kita tidak sesat, tidak tergelincir. Subhanallah. Bagaimana kita mensyukuri nikmat ini? Nikmat yang datang mir rabbikum, nikmat yang datang daripada Tuhan kamu. Tuhan ya dengan kalamullah tuan-puan sekalian membantu kita, menolong kita untuk menjalani sebuah kehidupan yang merupakan sebuah amanah. Ya, bantu kita dengan jalan ini. Dan disebutkan dalam ayat ini tuan-puan sekalian bahawa Al-Quran ini ada keistimewaan-keistimewaannya. Sifat-sifat Al-Quranul Majid serta keistimewaannya disebut pada ayat ini. Pertama,
Al-Quran merupakan pelajaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang menggabungkan di antara targhib dan tarhib, iaitu perkara-perkara yang dianjurkan dan juga ancaman-ancaman, teguran-teguran. Apa tujuan adanya tarhib dan targhib ataupun targhib dan tarhib? Tujuannya adalah untuk mendorong kita manusia melakukan perbuatan yang saleh dan meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Ya, jadi alhamdulillah hidup kita ni sentiasa ada dorongan. Dorongan daripada mana? Daripada Al-Quran, tuan-puan sekalian. Daripada kalamullah. Umat Islam, orang beriman kena jadi umat yang bermotivasi. Sentiasa bermotivasi, tuan-puan sekalian. Ustazah ambil contoh. Ini adalah satu formula, ya, satu formula yang Ustazah ambil ya daripada teori-teori tentang pengurusan tekanan, teori-teori ya untuk menjadi manusia yang lebih proaktif, yang lebih produktif, ya. Jadi mana sekejap ya. Jadi Ustazah cubalah ya gabung-gabungkan, ya, jadikan satu formula supaya kita lebih senang ingat, ya, tuan-puan sekalian. Formulanya adalah kita nak menjadi manusia yang taat dan bermanfaat. Kalau muslimin muslimat perasan, di Madinatul Huffaz kami sentiasa letakkan satu tagline, tanamkan pada diri warga Madinatul Huffaz, ya, Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz, kami tanamkan ya satu tagline, iaitu dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Ini tagline dia. Ya, biar ingat selalu, dengan Allah semakin taat, dengan manusia, dengan ummah semakin menabur manfaat. Jadi untuk sampai kepada cita-cita ini, ya, gagasan ini, iaitu gagasan ketaatan dan kemanfaatan, maka kita datangkan sebuah formula, tuan-puan sekalian. Ya, yang Ustazah garap daripada beberapa teori, ya, teori-teori pengurusan tekanan yang ada, iaitu untuk jadi insan yang produktif, proaktif sehingga boleh taat kepada Allah dan bermanfaat kepada manusia, maka formulanya adalah fokus kali energi kali waktu. Ya, ini kita selitkan sikit, ya, sebabnya kita hari ini bercakap tentang golongan yang sedikit, iaitu golongan yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah bagi nikmat Quran, ya, menjadi pelajaran yang baik kepada kita. Dan nanti kita akan sebut lagi lah berkait dengan ayat tadi. Cuma sekarang Ustazah nak kongsikan satu formula, tuan-puan sekalian, iaitu formulanya adalah fokus, darab energi, darab waktu. Okey, kenapa kita tak guna perkataan tambah tetapi darab? Sebab kita nak penghasilannya lebih hebat lagi. Sahabat-sahabat tolong catat, ya, dekat ruangan komen. Fokus, darab, energi, darab waktu. Tak nak fokus tambah energi, tambah waktu, nak darab. Supaya apa? Penghasilannya lebih produktif lagi, lebih proaktif lagi. Jadi didarabkan. Apa kepentingan fokus kat sini, sahabat-sahabat sekalian? Kalau kita ada perhatian kepada sesuatu, ya, kita ada tumpuan kepada sesuatu, kita jelas dengan hala tuju, yang demikian kehidupan kita akan berubah. Ya, kita akan jadi lebih taat kepada Allah insya-Allah dan lebih bermanfaat untuk ummah. Tapi perhatian yang paling besar adalah soal fokus. Tuan-puan lihat, baik, sekarang kita nak kait dengan apa yang perbincangan kita hari ini. Lihat bagaimana, ketika mana, ya, tuan-puan sekalian, pada surah yang semalam, surah As-Saba, kita tengok macam mana ketika mana Nabi Daud alaihi salam memfokuskan kehidupan untuk mensyukuri nikmat Allah, kita tengok kualiti yang berlaku. Ya, sebab itu kita kata tadi pada ayat i'malu ala Dawud syukra. Syukra kat situ dari segi bahasa Arabnya adalah pada kedudukan maf'ulun li ajli. Maknanya apa? Menunjukkan tujuan. Ya, menunjukkan kenapa susah payah sangat beramal ni, kenapa buat amalan-amalan. Tujuan dia apa dia? Sebab saya nak mensyukuri nikmat Allah. Tujuan ini adalah fokus kita, hala tuju kita. Kita tengok kesan daripada amal ibadah yang dilakukan fokus untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita tengok bagaimana Nabi SAW menyebut
Sesungguhnya solat malam yang terbaik adalah solat Nabi Daud alaihi salam. Ya, bangun selepas tidur, kemudian ya bila jaga qiyamul lail, tahajud, kemudian tidur sekejap lagi. Ya, kemudian bangun semula. Itu adalah kualiti solat malam yang terbaik. Nabi SAW sebut solat malam Nabi Daud. Puasa yang terbaik yang disebut oleh sabda Nabi SAW adalah puasa Nabi Daud. Makna yang terbaik ni, solat yang dicintai oleh Allah. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Ya, sehari berpuasa, sehari berbuka. Puasa lagi, buka lagi. Selang-seli. Subhanallah. Ya, kemudian Nabi Daud alaihissalam adalah orang yang tidak pernah lari daripada musuh. Maknanya ada keberanian, ada keyakinan, berdepan saja dengan cabaran. Apatah lagi kalau musuh tu musuh Allah, tuan-puan sekalian, tetap pendirian ats-tsabat yang ada pada Nabi Daud alaihissalam. Jadi subhanallah, pergi kepada satu kualiti yang terbaik. Kenapa tuan-puan? Sebab ada fokus tadi. Ya subhanallah tuan-puan sekalian, ini benda yang kita nak ubah diri kita. Ya, sebab itu fokus tadi. Kita ambil contoh ya tuan-puan sekalian, bagaimana sebenarnya Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk apa? Untuk menetapkan satu hala tuju supaya kita lebih jelas fokus kita apa. Orang yang mungkin sekarang sedang larut dalam kehidupan dunia, larut hanyut. Ya, kita mungkin larut dalam kelalaian, hilang fokus kepada akhirat, hilang fokus untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita jadi orang yang wal-iyazubillah, jangan sampai kufur nikmat. Kita hanya meletakkan perhatian, menghitung benda yang kita tak ada. Kita letak perhatian, explore apa yang orang lain ada, lalu kita rasa dengki, lalu kita rasa kita tak ada itu dan tak ada ini. Kalau di sanalah kita tumpahkan energi kita. Fokus kali energi kan tadi. Kalau di sana kita tumpahkan energi kita tuan-puan sekalian, kita kehilangan modal yang sangat besar iaitu waktu. Kita kehilangan modal yang sangat besar iaitu waktu. Ya Allah bersumpah dengan waktu. Wal asr innal insana lafi khusr. Habis, kita ada energi tapi energi kita tumpah pada benda yang bukan-bukan. Tapi orang yang betul-betul fokus perhatian dia untuk mensyukuri nikmat Allah. Kerana Allah bantu kita tuan-puan sekalian. Antara lain contohnya apa dia? Allah berikan kita Al-Quran. Al-Quran datang daripada Allah, bersyukurlah dengan nikmat Quran. Kita tengok bagaimana Allah bantu kita tuan-puan sekalian untuk fokus menjadi orang bersyukur. Suratul Fatihah menjadi rukun dalam solat. Tak baca suratul Fatihah, solat kita tak sah. Apa yang kita lafazkan, apa yang kita sebut ungkapan dalam suratul Fatihah, tiap-tiap kali kita baca suratul Fatihah, selepas kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiap-tiap kali. Tengok macam mana nak dipusatkan perhatian hidup kita kepada syukur. Ya, takkan lupalah pasal syukur. Ya, kalau kita kata Allah terlupalah nak syukur, macam mana boleh lupa? 17 kali sehari paling kurang kita diingatkan untuk apa? Memberikan seluruh syukur puji-pujian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nak bagi fokus kepada syukur. Nak bagi fokus pada nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung tuan-puan sekalian. Tiap-tiap kali subuh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang zuhur pula, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru lepas solat zuhur, lepas 2 jam solat asar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah kita lupa tentang fokus dan perhatian untuk syukur? Kalau kita tengok sahabat-sahabat sekalian bagaimana susun atur doa, zikir harian kita sebagai hamba Allah. Sebaik kita bangun tidur, apa yang kita ungkapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Awal-awal lagi fokus kepada apa? Syukur, 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 syukur. Puji Allah. Ya, syukuri nikmat Allah. Rasakan bahawa setiap apa yang berlaku kepada kita ni nikmat. Kita boleh buka mata, nikmat tuan-puan. Allah nikmat sungguhlah boleh buka mata pagi-pagi. Ya, betapa nikmatnya buka mata pagi-pagi dalam keadaan kita sihat. Sihat. Boleh bangun, boleh bingkas bangun tuan-puan sekalian. Boleh bekerja masuk bilik air. Ya, tak ada mengharapkan siapa-siapa tolong. Alhamdulillah Allah beri kita kudrat boleh buat tu sendiri. Tapi di sana ada orang tuan-puan, buka mata makna apa? Bersambung kesakitan. Buka mata bermakna bersambung terpaksa minta tolong orang. Subhanallah.
Ya, ini orang sakit. Kita tengok macam mana ayah anda ustazah sakit. Ya Allahu Akbar. Mohon sangat doakan sahabat-sahabat. Biar ayah tu diberikan kekuatan dapat menguruskan diri. Ya, kesian tuan-puan sekalian. Tapi ini ujian Allah. Ya, ujian Allah. Kami pun pernah bercakap sama-sama, bah. Ya, redha, bah. Tak tahu setinggi mana Allah nak angkat darjat kita. Tak tahu setinggi mana. Kita redha dan diangguk. Ya, ustazah tak ada perkataan lain dah. Kalau borak dengan dia cakap sangat sikit sekarang ya. Kalau cakap tu je. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tanya abah apa khabar abah? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu je jawapan. Soalan apa pun jawapan ni inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi bila buka mata bermakna apa? Terpaksa minta tolong lagi pada orang, uruskan nak pergi bilik air. Subhanallah, tolonglah fahami betapa hebatnya menjadi orang bersyukur tuan-puan sekalian. Seawal pagi, alhamdulillah. Masuk bilik air, keluar bilik air, alhamdulillahillazi adhaba 'anil hamma wal hazan, kan? Ya, apa ni? Anil adha, kan? Ya Allah, segala puji bagi Allah yang menjauhkan daripada kami segala bentuk penyakit. Macam mana kita boleh lupa untuk bersyukur? Ini bukan ustazah cakap kat sahabat-sahabat ya, ini untuk diri ustazah sendiri. Dia rasa nak kata, Hafizah, kau lupa bersyukur. Sedangkan kau baca suratul Fatihah tiap-tiap hari, Alhamdulillahirrabbilalamin, 17 kali paling kurang. Sedangkan disuruh untuk bangun tidur menyebut Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Sedangkan kamu naik kenderaan je kamu akan sebut ya, perkataan maknanya segala puji bagi Allah yang telah menjalankan kenderaan ini. Macam mana kamu boleh lupa tentang syukur? Ya, subhanallah tuan-puan. Ustazah ada catat kat sini. Ini catatan lama lah ya pasal tentang syukur. Kita solat tu tuan-puan sekalian, tengok bila kita rokok kepada Allah, kita rokok kemudian kita bangkit balik i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Allah telah mendengar bagi siapa yang memujinya. Ya, tengok persoalan syukur, hamidah, memuji ini sentiasa disebut. Kalau kita melakukan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Islam, inilah dia, sentiasa disebut tentang Alhamdulillah, tentang memuji Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, memang agak pelik kalau kita tidak boleh memberikan fokus. Ya, fokus apa dia? Untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sebab bila itulah fokus kita, darab energi. Dia akan memberikan kekuatan yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Ya, aku nak buat lagi, nak taat lagi, nak manfaat lagi. Jangan lupa ya, penghasilan dia adalah dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Datang kekuatan tu. Ya, nak buat kebaikan, fastabiqul khairat, berlumba-lumba pada kebaikan, tolong menolong dalam kebaikan. Mana datang energi ni? Sebab fokus kita tadi. Lalu fokus kali energi, kali waktu. Maka modal kita yang terbesar tu terisi dengan perkara yang baik. Kita sentiasa bekerja dengan masa. Kita takkan melalaikan masa. Ya, masa adalah kehidupan sahabat-sahabat sekalian. Masa adalah kehidupan. Orang yang pandai menggunakan masa sihat dia adalah orang yang sangat beruntung dan bertuah ketika mana masa sakit dia. Kenapa? Kita pernah kongsikan hadis ini kemarin ya. Iaitu ketika mana seseorang itu sakit, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat amalan-amalan ataupun mencatat pahala kepada orang tu. Kenapa? Sebab dia masa sihat telah melakukan amal soleh. Dia terhalang melakukan amal soleh tu sebab Allah uji dia sakit. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang, pahala untuk dia terus berjalan sesuai amalan yang dilakukan semasa dia sihat. Masya Allah, subhanallah. Tengok bagaimana hebatnya orang yang menjaga waktunya tuan-puan sekalian. Nanti datang waktu sakit, Allah bagi je peluang, Allah bagi je ganjaran, berjalan je saham. Sebab apa? Kamu pada waktu sihat, kamu buat baik. Kamu pada waktu senang, kamu bersedekah. Kamu pada waktu susah, tak mampu dah nak buat amalan-amalan tu, tak apa. Allah bagi je, jalan je pahala tersebut. Subhanallah, setiap detik waktu dalam kehidupan orang yang bersyukur adalah sangat penting. Sebab tu kita ada waktu fajar, ya, kita ada waktu duha, kita ada waktu qiyamul lail. Ya, dan Allah bersumpah dengan waktu ni banyak, wad-duha, wal-fajar, wal-asr, ya tuan-puan sekalian. Nak menandakan apa dia? Kalau bercakap tentang kualiti, mesti bercakap tentang masa. Jadi kembali kepada formula tadilah, ya, fokus, darab energi, darab waktu, sama dengan maknanya insya-Allah akan dapat apa dia? Manusia yang dengan Allah semakin taat, dengan manusia dengan ummah semakin bermanfaat.
Sahabat-sahabat sekalian, tak apa, Ustazah sambung balik ya huraian kepada ayat Quran tadi. Jadi Al-Quran adalah daripada sisi Allah ya. Yang kedua, wa syifa'un lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam hati. Apa sahaja penyakit yang ada dalam hati, disebut dalam ayat ni Al-Quran datang sebagai penyembuh. Masya Allah, subhanallah ya. Bersyukurlah sahabat-sahabat sekalian. Kita sentiasa ada penyembuh, ada ubat. Sentiasa, semua ada ubat dalam hidup kita. Kita mungkin letak dalam beg kita Panadol ada kan sentiasa. Kalau macam Ustazah, ubat yang mesti ada lah ya. Ustazah macam apa, nervous juga kalau ubat tu tertinggal. Ubat darah tinggi. Ya, ubat darah tinggi tu memang setiap pagi mesti makan. Ya, kalau misal kata balik kampung tiba-tiba ubat tu tertinggal, memang rasa takut jugalah kan ya. Tapi tawakallah pada Allah. Kita mungkin ada ubat-ubat yang sentiasa ada kat kita. Dan kita rasa macam mana kita memberikan perhatian ya. Maknanya berjalan mana pun, musafir ke mana-mana pun, ubat ni mesti ingat, mesti ada dalam beg kita kan ya. Sentiasa ada lah insya-Allah dalam beg Ustazah. Tapi sebenarnya ada ubat yang lebih dahsyat daripada itu, luar biasa tuan-puan sekalian. Ya, yang kalau boleh macam tadilah, kita tak nak tertinggal ubat tu, kita nak sentiasa ada kan ya. Macam itulah tuan-puan sekalian. Ubat syifa yang namanya Al-Quran ni tuan-puan. Ya, sentiasa nak ada, sentiasa nak berada dalam dada kita. Sentiasa nak ditambah pemahaman terhadap Quran. Sentiasa nak ditambah hafazan Al-Quran. Sentiasa nak ditambah tuan-puan sekalian ya, tadabbur kita, bacaan Al-Quran kita. Sebab apa? Sebab ini ubat. Ini penyembuh. Dalam huraiannya tuan-puan sekalian, ya disebut dalam hati manusia ni banyak penyakit. Apa di antara penyakitnya? Pertama adalah penyakit syubuhat atau keraguan. Subhanallah sahabat-sahabat. Ragu itu adalah satu penyakit. Ragu ni lawannya yakin. Ya, sebab itu bila kita baca Quran, dia mengubat penyakit ragu sehingga datanglah keyakinan. Kalau ragu kan memang hidup kita berkeluh kesah, kita tak tenang, kita rasa sempit jiwa. Kenapa? Sebab kita hidup dalam keraguan. Kita buat sesuatu tidak jelas. Ya. Kita baca Quran nak yakin kan. Bila Quran sebut walal akhiratu khairu wa abqa, dan demi sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, kita nak baca dengan ragu ataupun dengan yakin. Kadang-kadang yang berlaku adalah keraguan. Sebab itu bila kita tengok pada cara hidup, kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Maknanya apa? Kita belum berada pada paras yakin. Kita masih ragu-ragu. Kalau yakin, kita akan lakukan. Kalau yakin, kita akan beramal sesuai dengan apa yang kita yakin. Lalu di antara penyakit dalam hati manusia adalah keraguan. Yang kedua, kemunafikan, kepura-puraan. Ia tak sama luar dengan dalam kita. Hati kita ni masih lagi berpura-pura. Mulut je cakap beriman. Mulut je cakap yang baik-baik. Tapi dalam hati penuh dengan kebusukan. Itu kemunafikan. Ya, kita ada sikap. Bila berjanji mungkir. Bila diberi amanah khianat. Allahu Akbar. Ya, suka nak amanah banyak-banyak. Nak itu, nak ini, nak jawatan. Tapi khianat. Allahu Akbar. Yang ketiga, penyakitnya adalah kekufuran. Kufur. Sama ada kufur itu memberi makna kufur secara akidahnya kepada Allah ataupun kufur dalam bentuk tuan-puan mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Ini penyakit. Ya, kita bercakap tentang syukur ya sahabat-sahabat. Lalu kita tak mahu penyakit dalam jiwa kita ini kufur kepada nikmat Allah. Ya, kadang-kadang otak kita, fikiran akal kita ni tak terlalu halus. Tak cermat, tak teliti. Tapi percayalah sahabat-sahabat, kalau kita selalu tadabbur Quran, ia akan membentuk pemikiran kita, akal kita halus sangat. Pengamatan kita halus. Ya, pemerhatian kita dakik, teliti tuan-puan. Kalau sebelum ni semuanya pandang-pandang kasar macam tu je. Ya, pandang-pandang umum je. Tapi bila kita selalu tadabbur Quran, kita melatih pemikiran kita, pandangan kita, pendengaran kita untuk melihat sesuatu dengan lebih peka. Kita meningkatkan nilai kepekaan kita kepada sesuatu. Bila berfikir, bila melihat, teliti, dalam. Ya, penghayatan, pengamatan. Subhanallah. Ini dengan wasilah Quran. Syifa. Ya, syifa'un lima fis sudur. Yang ketiga tuan-puan sekalian, syukurilah nikmat Quran sebab Al-Quran merupakan petunjuk kepada kebenaran
iaitu hudan, ya, wahudan tadi, petunjuk kepada kebenaran, jalan yang lurus yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Dan yang keempat, wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran merupakan rahmat khusus bagi orang-orang yang beriman, menyelamatkan daripada kegelapan kesesatan kepada cahaya keimanan, menyelamatkan orang beriman daripada api neraka, serta mengangkat mereka ke darjat syurga yang paling tinggi. Ya, kita tengoklah apa sajalah dengan Quran yang Tuhan-Puan Allah akan angkat. Ya, Nabi pun sebut sesungguhnya dengan Quran inilah sesuatu kaum itu diangkat ataupun sesuatu kaum itu akan direndahkan. Kenapa diangkat? Kerana dia angkat Quran. Kenapa direndahkan? Sebab dia yang merendahkan Quran. Siapa yang meletakkan Quran di depan dalam hidup dia, ini maksud hadis Nabi, ya. Siapa yang meletakkan Quran di depan dalam hidup dia, maka Quran akan menjadi pemimpin dia, pengiring dia untuk dia masuk dalam syurga. Siapa yang meletakkan Quran di belakang dalam hidup dia, maknanya dalam hidup dia ni Quran kat mana? Belakang dia. Bukan depan, bukan memimpin dia, bukan memandu dia, tapi dia membelakangkan Quran, maka akhirat besok Quran juga yang akan bawa dia, iring dia untuk masuk neraka. Ya, wal iyazubillah. Maknanya siapa yang selama dah hidup dia membelakangkan Quran, nanti dekat akhirat jumpa Quran juga. Bukan makna bila kita belakangkan Quran, tak apa dah, tak jumpa dah Quran. Tak, Quran akan datang juga akhirat. Tapi Quran datang dalam bentuk apa? Mengiringi manusia itu untuk masuk neraka. Quran tak masuk neraka, tapi mengiring. Maknanya satu istihza, satu penghinaan. Kamu dulu belakangkan aku, sekarang aku pimpin kamu masuk neraka. Allahu Akbar. Kamu dulu mendepankan aku, ya, kamu letakkan aku di hadapan kamu, memimpin kamu. Maka sampai harinya Quran yang Allah izinkan untuk mengiringi kita, memimpin kita untuk masuk syurga. Jadi kita kena fikir di mana kita letak Quran. Bila kita sebut kita nak mensyukuri nikmat Quran, kita akan sangat, ya tuan-puan sekalian, mengatur komitmen yang sewajarnya antara kita dengan Al-Quran ini, ya, kita atur dengan sebaik-baiknya. Saya ada nak kongsi dengan sahabat-sahabat, ya, beberapa hadis Nabi SAW. Bila kita sebut tentang Quran, ya tuan-puan, kita akan bertemu dengan ayat-ayat sujud sajadah, kan, ya, maknanya ada beberapa ayat dalam Quran yang bila kita baca tu kita dianjurkanlah, disunatkan untuk sujud, ya, sujud sejadah. Kita panggil sujud sejadah lah, ya, ayat-ayat tilawah, kan, sujud tilawah. Ada beberapa hadis lah, ya, tentang ini. Ustazah bacakan hadisnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailah, wa fi riwayah ya waili. Umira ibnu Adam bisujudi fasajad falahul jannah, wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan nar." Ya, bila kita sujud, ya, bila kita baca ayat sajadah, ayat-ayat yang ayat tilawah, ya, sujud tilawah ni dalam Quran, lalu kita pun sujud. Maka ketika mana kita sujud tu tuan-puan sekalian, ya, kita dapat syurga. Insya-Allah. Seperti mana disebut dalam hadis ni, ya. Sebabnya bila kita sujud baca ayat-ayat sajadah ni, syaitan akan menangis, ya, syaitan akan menjauh, ya, menjerit, memekik, melolong, menangis tuan-puan sekalian sambil berkata, celakanya aku, celakanya aku. Syaitan cakap kat diri dia lah, ya. Dan dia kata apa? Anak Adam itu, ya, diperintahkan sujud. Sebab tadi kan dia baca Quran, kan, jumpa ayat sujud, dia sujud. Anak Adam itu diperintahkan sujud, dia sujud. Tapi sehingga mendapat syurga. Sedangkan aku diperintah sujud tapi aku menolak sehingga aku mendapat neraka. Tuan-puan sekalian, kita selalu baca Quran, kita akan jumpa dengan ayat-ayat tilawah, kita sujud, menyebabkan syaitan menjauh daripada kita, syaitan menangis, ya, kepada kita, insya-Allah Allah kurniakan syurga, adapun syaitan, ia akan mendapat azab daripada Allah. Hadis yang lain, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inni ra'aitu fi hadhihi al-lailah fima yara an-naim ka'anni usalli khalfa syajarah. Seorang laki-laki datang jumpa Nabi SAW, ya, dia kata, wahai Nabi, aku pada malam tadi tidur dan aku melihat dalam tidur itu mimpi, ya, seakan-akan aku salat di belakang sebatang pokok. Fara'aitu ka'anni qara'tu sajadah.
Aku melihat seolah-olah aku membaca ayat sajadah dalam Al-Quran. Fara'aitu syajarata ka'annaha tasjudu bisujudi. Ya, bila aku baca ayat sajadah dan aku melihat pokok-pokok itu seakan-akan sujud bersama dengan sujudku. Maknanya dalam mimpi dia kata dia baca surah baca ayat as-sajadah tadi, ayat yang berkait dengan ayat tilawah yang kita kena sujud. Jadi bila aku baca ayat tu aku sujud dan aku tengok pokok-pokok semua sujud sama-sama dengan aku. Fasami'tuha wa hiya taqul, dan aku telah mendengar pokok-pokok itu berkata. Pokok tu berkata apa? Allahumma aktub li biha 'indaka ajra waj'alha li 'indaka dhukhra wad'anni biha wizra wa taqabbalha minni kama taqabbalta min 'abdika Daud. Aku dengar pokok tu berdoa, pokok tu sujud dan aku dengar pokok tu berdoa, ya tuan-puan sekalian, pokok tu kata macam ni, Ya Allah, catatlah untukku satu pahala kerananya di sisimu dan jadikanlah ia di sisimu sebagai tabunganku dan tanggalkanlah dosa dariku dengannya dan terimalah ia dariku sebagaimana engkau telah menerima dari hamba-Mu Daud. Ya, ini adalah ini mimpi seseorang kan, ya, mimpi seseorang yang kata dia terdengar pokok tu mengatakan demikian, ya, sangat cantik doanya. Allahumma ktub li biha 'indaka ajra waj'alha li 'indaka dhukhra wad'anni biha wizra wa taqabbalha minni kama taqabbalta min 'abdika Daud. Ulang balik maksud dia. Ya Allah, catatlah untukku satu pahala kerananya di sisimu dan jadikanlah ia di sisimu sebagai tabunganku dan tanggalkanlah dosa dariku dengannya dan terimalah ia dariku sebagaimana engkau telah menerima dari hamba-Mu Daud. Sebut lagi tentang Nabi Daud alaihi salam yang dahsyat luar biasa. Nabi Daud dengan fokus untuk bersyukur tadi, ia sampai pokok pun sebut, kau terimalah amalanku macam mana kau terima amalan Daud hamba-Mu. Ya. Ibnu Abbas berkata, maka aku lihat Nabi SAW membaca ayat sajadah hingga aku mendengar baginda dalam keadaan sujud mengucapkan seperti mana yang diucapkan oleh seseorang tadi tentang pokok itu. Jadi bahkan kata Ibnu Abbas, aku pun pernah dengar Nabi sujud sajadah, Nabi juga baca seperti mana yang dibaca oleh pokok tadi. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, wallahu ta'ala alam, ya, yang penting tuan-puan sekalian, apa yang disebut daripada doa adalah doa yang baik-baik, ya, doa yang baik-baik. Maknanya apa? Ya Allah, catatlah untukku satu pahala, ya, jadikan ia sebagai tabungan, kan, terimalah amalan. Maknanya tuan-puan sekalian, kalau kita ambil dalam bab tadilah, ya, maknanya amalan yang kita buat daripada Quran, ya, kita baca Quran, kita sujud sajadah, bertambah-tambah pahala, bertambah-tambah. Setiap orang yang mensyukuri nikmat Allah, bersyukur dengan Quran yang Allah berikan kepada kita, ya, kemudian Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan lagi, kita sujud kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, Allah terus tambah lagi dengan kenikmatan, ya, sehinggalah kita dikurniakan insya-Allah husnul khatimah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ya, itu adalah tentang ayat yang ke-57 dan 58. Ya, tak apa Ustazah, 57, ayat 57 je kita dah tengok hari ni. 58 pun belum, 59 belum, 60 belum. Jadi Ustazah terpaksa berhenti dululah setakat ni, ya, tuan-puan sekalian. Okey. Ustazah nak baca satu hadis Nabi SAW, ya, supaya kita ni bersyukur. Jangan mudah kufur nikmat, jangan mudah mengeluh. Nabi SAW bersabda, Man hadallahu lil Islam wa 'allamahu al-Quran thumma syakal faqah kataballahu al-faqra baina 'ainaihi ila yaumi yalqah. Allahu akbar. Barang siapa yang Allah telah beri petunjuk, barang siapa yang telah diberi oleh Allah petunjuk untuk masuk Islam, dan Allah telah berikan dia nikmat, diajarkan Al-Quran, tapi dia masih lagi mengeluh kesusahan sana sini, kataballahu al-faqra baina 'ainaihi ila yaumi yalqah, maka Allah akan mencatat, menjadikannya miskin
sehinggalah sampai dia mati. Masya Allah. Tengok tuan-puan, Allah dah bagi nikmat Islam, Allah dah bagi nikmat Quran, tapi masih lagi kufur nikmat, mengadu, mengeluh, gelisah, maka Allah akan catat dia sebagai orang yang fakir miskin sampailah dia bertemu dengan Allah. Bahaya sahabat-sahabat ya, kalau kita tak perasan bahawa di antara nikmat yang sangat besar adalah nikmat Al-Quran, nikmat Islam kepada kita. InsyaAllah esok pagi Ustazah nak kongsikan satu munajat tentang kesyukuran je. Allahumma lakal hamdu, tajuk munajat dia ya, dalam bahasa Arab, tapi Ustazah cuba nanti sikit sebanyak ia akan terjemahkanlah. Apapun ini akan kita kongsikan pada pagi esok insya-Allah ya. Kita terburu-buru dengan waktu. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, bersihkanlah hati kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada riak, daripada nifaq, daripada khianat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, isilah hati kami dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taqwa kepada kamu. Jadikanlah kami min ibadikal qalil, daripada hamba-Mu yang sedikit, ya Allah, yang bermakna hamba-Mu yang bersyukur kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat, boleh lihat ya dekat kita punya footage tu ada yayasan ya, ada tentang Yayasan Integrasi Al-Huffaz. Ustazah mengajak tuan-puan untuk memberikan sokongan kepada projek kami, iaitu projek Malaysia Menghafaz Al-Quran. Ya, kami cuba garapkan beberapa tahap langkah ya. Kita dah mulakan dengan membuka kepada 550 orang kalau tak silap Ustazah untuk bersama-sama dalam grup daurah hafazan Quran. Ya, kita akan buka nanti batch kedua, ketiga dan selanjutnya. Ya, dan projek ni hampir percuma sebenarnya kepada semua ya. Kami ambil komitmen RM40 ke RM45 sebulan. Itu sebagai satu yuran komitmen je ya. Kalau ikutkan tugasan ya para nakib dan nakibah nak bersama-sama dengan penghafaz Quran ni, kerjanya banyak ya. Tapi tak apa, kami jadikan projek tu projek untuk ummah, projek dari ummah untuk ummah ya. Jadi maknanya sahabat-sahabat boleh tulis dalam infak kepada yayasan, tulis projek Al-Quran ya, ataupun Malaysia Menghafaz. So kami faham bahawa itu adalah saluran untuk memperkasakan projek Al-Quran rakyat Malaysia menghafaz Quran. Kalaupun tak boleh 30 juzuk tuan-puan, tapi kami nak kita rasa bahawa kita perlu menghafaz walaupun satu surah ya, berlaku penambahan, dapat juzuk 30 pun secara betul-betul mantap, itu sudah amat-amat disyukuri. Sebab tu dalam projek tersebut kami tak marah, kami tak paksa pun ya, yang ada makcik-makcik nak menghafal dapat satu juzuk, satu ayat seminggu pun Masya Allah sudah sangat dihargai, sudah sangat baik. Yang penting kita nak meninggal dunia tuan-puan dalam keadaan kita tu ada usaha, ada niat ya, ada keazaman, cinta sangat dengan Quran, nak sangat Quran tu biar tertanam dalam hati. So kita lakukan, Allah melihat kepada usaha bukan kepada hasil semata-mata. Wallahu a'lam. Sama-sama kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai
matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi.
dan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah.